Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita lihat sambungan mengenai dengan beberapa hadis tentang ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang bakhil, orang yang kedekut. Kita lihat hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sakhiyyu qaribun minallah qaribun minal jannah qaribun minan nas ba'idun minan nar. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sakhi, orang yang pemurah, orang yang pemurah ini adalah qaribun minallah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar itu, tetapi orang yang pemurah ini juga adalah qaribun minal jannah, dekat dengan syurga Allah Subhanahu wa taala, qaribun minan nas, dan juga dekat di hati manusia. Apa maksud dekat di hati manusia? Bermaksud orang yang pemurah ini sentiasa buat baik, sentiasa mendekati orang-orang miskin, orang-orang fakir. Bila mana mereka mendekati orang-orang yang miskin, yang fakir ini, maka manusia akan suka kepada dia. Kerana orang yang pemurah, semua manusia akan suka kepada dia. Walaupun orang yang suka tadi tak dapat apa-apa bahagian pun daripada orang yang pemurah tadi, dia tak ada bagi apa-apa pun, tetapi manusia tetap suka dengan sifat pemurah dia. Sama seperti sifat adil lah. Bila orang yang berlaku adil, pemimpin yang adil, ataupun seorang bos yang adil, maka walaupun dia tak kerja di syarikat tu, tetapi orang dengar tentang keadilan, dia pun suka. Macam pemimpin sesebuah negara, walaupun kita tak duduk di bawah negara dia, kita bukan rakyat dia, tapi kita dengar tentang keadilan kepimpinan dia, kita akan suka. Dan orang yang pemurah ini ba'idun minan nar, dia adalah dijauhkan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab bila sebut orang pemurah, dia pasti dia tak suka harta daripada sumber yang haram. Kerana itu dijauhkan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sambungan daripada hadis ini, wal bakhilun ba'idun minallah ba'idun minal jannah ba'idun minan nar qaribun minan nar. Orang yang bakhil pula sebaliknya. Orang yang bakhil maksudnya orang tak menunaikan kewajipan yang sepatutnya ke atas dia. Sepatutnya benda ni wajib, dia tak nak tunaikan. Orang yang bakhil, dia jauh daripada Allah, jauh daripada syurga, jauh daripada hati manusia, dan juga dekat dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wala jahilun sakhiyun ahabbu ila Allah min 'abidin bakhilin. Seseorang yang jahil tetapi pemurah, seseorang yang jahil tapi pemurah, itu lebih disukai di sisi Allah berbanding orang yang abid, orang yang kuat beribadat tetapi bakhil, kedekut. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Maksud di sini orang yang jahil tapi pemurah, iaitu orang yang jahil di sini bermaksud lawan kepada abid. Dia bukanlah orang yang rajin beribadat kepada Allah, tetapi dia ada sifat pemurah. Dan orang ini walaupun dia jahil, tetapi dia menunaikan setiap tuntutan fardu ke atas dia. Semua fardu dia buat. Cuma benda-benda sunat dia tak buat lah. Benda fardu semua dia buat. Tetapi dia lebih disukai di sisi Allah berbanding orang yang abid, selalu buat ibadat kepada Allah tetapi dia bakhil. Sebab apa? Kerana orang yang jahil ini bukan bermaksud dia tak tahu apa. Dia tak tahu tentang perkara-perkara selain daripada perkara wajib. Kerana orang yang bakhil ini
dia adalah cinta kepada dunia, sedangkan pemurah ini meninggalkan dunia. Bila sebut tentang meninggalkan dunia, dia adalah kepala kepada setiap ibadat, mudah untuk buat ibadat-ibadat yang lain. Orang yang jahil, yang pemurah lebih disukai di sisi Allah berbanding orang yang abid. Orang yang abid ni buat ibadat sunat banyak, sama ada dia alim ataupun tidak alim, sama ada dia ada orang yang berilmu ataupun tidak, sama ada dia di kalangan ulama ataupun tidak. Tetapi dia banyak buat benda-benda yang sunat, ibadat-ibadat sunat. Tetapi malangnya dia bakhil, kerana bakhil ni cinta dunia. Bila sebut tentang cinta dunia adalah kepala kepada segala kerosakan. Dengan bakhil lah dia akan lahir sifat penipu, mencuri dan sebagainya. Banyak di kalangan manusia ini dia diuji dengan perkara ini. Apa dia? Iaitu man qama bil faraid wa tarkan nawafil. Orang yang mendirikan fardu dan juga meninggalkan perkara sunat itu lebih afdal berbanding orang yang buat sunat tinggalkan fardu. Banyak manusia yang tertipu dengan benda ni. Benda yang sunat pulun nak buat, benda wajib ditinggalkan. Hadis yang kedua daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an yatasaddaqa al-mar'u fi hayatihi bi dirhamin khairun lahu min an yatasaddaq bi mi'atin 'inda mautihi, rawahu Abu Dawud. Riwayat daripada Abu Dawud daripada hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata apa? Iaitu Nabi menyatakan la an yatasaddaq, seseorang yang bersedekah ketika dia hidup, mana ketika dia sihat, sedekah 1 dirham, nak menunjukkan sedikit sangat 1 dirham, itu jauh lebih baik min an yatasaddaq bi mi'atin, berbanding dia sedekah 100 dirham inda mauti, ketika mana sakit nak mati dah. Sakit yang nak mati dah, tak ada harapan nak hidup dah, time tu barulah teringat nak buat sedekah. Sedekah banyak mana pun pada ketika itu 1 dirham ketika sihat lebih afdal berbanding banyaknya sedekah ketika sakit nak mati. Walaupun ada batasan lah untuk orang yang sakit nak mati ni, dia boleh keluarkan harta di 1/3 saja, dia tak boleh lebih. 1/3 tu pun banyak, asalnya makruh, dia kena bawah dari 1/3. Imam At-Tibi menyatakan yang dimaksudkan dengan hadis ini, sedekah seseorang ketika dia hidup 1 dirham walaupun sedikit, itu lebih baik berbanding dengan keluarga dia sedekahkan untuk dia selepas kematian dia. Mana ketika hidup sayang duit nak sedekah, dah lepas mati banyak tinggal harta, tak sempat buat sedekah, dapat ke anak-anak dia lah. Jadi anak-anak dia tolong sedekahkan bagi pihak ayah dia, itu pun dapat pahala juga ayah dia. Tapi tak sama ketika dia hidup, dia yang sedekah sendiri, itu jauh lebih besar pahalanya. Hadis riwayat daripada Abu Dawud. Sebab itu hadis yang sebelum ini kita sebutkan mengenai dengan hadis Abu Hurairah, seorang lelaki pernah bertanya kepada Nabi, ayyus sadaqah a'zamu ajran, apakah sedekah yang paling besar ganjarannya? Maka Nabi SAW menyatakan apa? Anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina. Sedekah yang paling besar ganjaran dia, kamu sedekah pada ketika itu kamu sihat, kemudian kamu rasa kedekut, rasa sayang duit nak keluar ni, itulah waktu yang terbaik untuk kamu sedekah. Kemudian takhshal faqra, kamu takut akan kemiskinan, kepapaan, itulah kamu keluarkan sedekah lagi banyak. Wa ta'mulul ghina, kamu nak simpan duit, nak beli macam-macam ni, dalam impian yang disimpan dalam hati ni macam-macam, nak tukar kereta baru, rumah baru semua. Tetapi time itulah sebenarnya Nabi kata anta saddaq, kamu bersedekahlah pada ketika itu, itulah a'zamu ajran, ganjarannya sangat besar. Hadis yang ketiga daripada Abu Darda radhiyallahu taala anhu,
Abu Darda telah berkata, Nabi SAW bersabda, masalul ladzi yatasaddaq 'inda mautihi aw yu'tiqu kalladzi yuhdi idza syabi'a. Daripada Abu Darda radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, perumpamaan orang yang bersedekah ketika nak matilah, sakit nak matilah, ataupun memerdekakan hamba dia ketika nak matilah, seperti mana orang yang bersedekah, orang yang memberi hadiah apabila dia kekenyangan. Maknanya dia utamakan perut dia dulu. Orang yang bagi sedekah ketika nak mati ni, dia seperti mana beri hadiah ketika perut dia kenyang. Nak kata pun nak bagi makanan ke orang, perut bagi kenyang dulu, baru bagi makanan ke orang. Itulah perumpamaan yang Nabi berikan. Imam At-Tibi menyatakan, nak menggambarkan pemberian hadiah dalam situasi seperti ini adalah nau' istighfaf bil muhda ilaih. Satu jenis tak ambil cakna, tak ambil kisah tentang orang yang dihadiahkan orang yang diberikan hadiah kepadanya. Bila kita nak berikan hadiah kepada seseorang, kita tak kira dah kita perlu duit ke tak, tapi pada ketika itu kita nak orang tu gembira. Mungkin hari jadi dia, mungkin hari perkahwinan dia, mungkin pada hari tersebut hari yang teristimewa bagi dia, kita bagi hadiah. Tapi bila kita bagi hadiah, tengok benda ni dah dekat nak expire dah, kita bagi lah. Ataupun benda ni dah duduk kat rumah lama dah, beli dah setahun tapi tak ada guna, nampak macam baru, bagi. Bagi pada ketika itu tak sama. Nabi kata perumpamaannya, bagi ketika mana orang nak mati ni baru teringat nak sedekah, seperti mana orang yang memberi hadiah ketika mana dalam keadaan kekenyangan. Ini menggambarkan dalam hadis ini, martabat sedekah ni berbeza-beza. Ada orang sedekah pahalanya banyak, ada orang sedekah pahalanya sedikit, walaupun nilai yang sama. Kerana bergantung kepada situasi sihat dia pahala lain, situasi sedekah ketika sakit pahalanya lain. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i, Imam Ad-Darimi, Imam Tirmizi. Hadis yang keempat daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaslatani la tajtami'an fi mu'min, al-bukhlu wa su'il khuluq, rawahu Tirmizi. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua sifat yang tidak akan berkumpul fi mu'min, dalam hati orang beriman. Tak akan berkumpul dua sifat ni. Maksudnya orang beriman yang sempurna keimanannya, tak akan berkumpul dua sifat ni. Apa dia? Sifat kebakhilan dan juga sifat akhlak yang buruk. Bila sebut tentang orang yang beriman, orang mukmin yang sempurna keimanannya, dia tidak akan bersifat dengan sifat bakhil, dia tidak akan berakhlak dengan akhlak yang buruk. Kerana sifat bakhil dan juga sifat keimanan tidak akan dapat berkumpul dalam hati yang satu. Satu hati berkumpul, kedekut pun ada, iman pun ada. Itu takkan ada dalam hati yang satu. Ini menggambarkan tak sempurna lah. Tak sempurna. Keimanan dia tak sempurna. Hadis yang kelima, an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah khibbun wala bakhilun wala mannan, rawahu Tirmizi. Daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah khubbun, tidak akan masuk ke dalam syurga khubbun. Khubbun apa? Ataupun khibbun, dua-dua boleh. Orang yang khianat, iaitu yang memberi kerosakan kepada manusia, kepada masyarakat, buat khianat kepada orang. Orang seperti ini Nabi kata tak masuk syurga. Wala bakhilun, begitu juga orang yang bakhil. Maksud bakhil di sini tak menunaikan kewajipan zakat. Sepatutnya kena bayar zakat, tak, dia tak menunaikan kewajipan. Bakhil, kedekut, ni juga tak masuk syurga. Dan yang ketiganya yang kita khawatir adalah wala mannan, orang yang selalu mengungkit.
yamunnu 'alal fuqara' ba'dal 'ata. Dia bagi juga orang fakir miskin, orang minta duit dia bagi. Tapi dalam masa yang sama ataupun selepas itu dia ungkit balik. Dulu aku bagi dia ni susah, sekarang dah senang. Kemudian dia tak ingat daripada duit siapa dia belajar dulu. Ini semua ungkitan Nabi kata tak masuk syurga. Tidak masuk syurga orang yang mempunyai sifat-sifat ini hatta yaj'al tahiran minha, sehinggalah dia menjadikan diri dia suci daripada 3 sifat ini. Sifat khibbun, khianat, sifat bakhil, dan juga sifat mannan, iaitu suka mengungkit. Sama ada dia bertaubat di kehidupan dunia daripada sifat ini, ataupun dia minta maaf di atas kesalahan yang dia buat ni. Dia buat khianat, dia mengungkit, dia minta maaf. Barulah dia akan memasuki syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab sifat ahli syurga dia tak ada sifat-sifat macam ni. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Allah Ta'ala kata kami akan cabut apa yang ada dalam hati penghuni syurga. Waalaikumsalam. Kami akan cabut dalam hati penghuni syurga ni min ghillin, sifat dengki, sifat busuk hati. Ini tak ada di kalangan penghuni syurga. Kemudian hadis yang ke-6, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarru ma fi rajul syuhhun hali'un wa jubnun khali'un, rawahu Abu Dawud. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syarru ma fi rajul, sifat yang tercela di kalangan manusia, di kalangan orang lelaki, di kalangan manusia lah, sifat yang tercela adalah syuhun hali'un, iaitu orang yang kedekut, tamak harta dia. Dia tamak terhadap harta dia. Kemudian hali'un ni keluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a. Apabila ditimpa dengan keburukan, kemudaratan, keluh kesah dia. Jazu'a, keluh kesah. Okey, di sini menunjukkan syuh dengan bakhil ni sama, cuma term ni dia lain sikit dalam bahasa Arab. Syuh ini lebih mubalaghah, lebih teruk berbanding dengan bakhil, kerana bakhil ini dia tidak memberi sesuatu yang wajib daripada harta dia. Man'u ma wajaba bazluhu minal mal, wa syuh man'u kullu wajib minal mal wal af'al wal aqwal. Bakhil kedekut ini adalah dia kedekut daripada harta dia. Harta tak nak keluar langsung, duit, walaupun zakat, benda yang wajib tak nak keluar. Itu dipanggil sebagai bukhl, iaitu bakhil. Satu lagi syuh ini setiap kewajipan yang sepatutnya ditunaikan, sama ada berbentuk harta, berbentuk percakapan, berbentuk perbuatan, semua dia tak nak tolong. Contoh kewajipan, bila berlaku kemalangan, orang jatuh motor depan kita, orang aksiden, maka kita kena tolong dia. Wajib kita angkat dia sebelum kenderaan lain langgar dia. Itu semua wajib kita bantu, kita buat tak tahu. Bila buat tak tahu, itu juga termasuk dalam syuh, iaitu kedekut dari segi perbuatan. Bila sebut bergotong royong, tak nak buat, tak nak gotong royong. Sebab apa? Gotong royong tidak dapat duit. Gotong royong suka-suka bersihkan, contoh flat, blok A, blok B, C, kita berkumpul pada hari sekian-sekian untuk bersihkan kawasan sekeliling, tak nak turun, tak nak bantu. Kedekut dari segi perbuatan. Perkataan pun kedekut. Orang minta nasihat, orang tanyakan soalan, ataupun orang tanya tempat sekian-sekian, tak nak bagi tahu jawapan, malah nak bercakap. Ini juga termasuk dalam syuh. Syuh ni lebih umum. Maksud syuh ini kedekut yang lebih umum, bukan sekadar harta, perbuatan, nasihat yang baik, perkataan, semua dia tak nak
dia bakhil lah, kedekut, tak nak bantu manusia. Wajubunun khali', dan juga seburuk-buruk manusia, sifat yang buruk bagi manusia juga adalah jubunun khali', iaitu orang yang mana dicabut dan keberanian daripada hati. Dia sentiasa rasa takut sangat nak berperang orang kafir, takut, semua takut. Itu dipanggil jubunun khali'. Hadis ini diriwayatkan daripada Abu Dawud. Hadis yang ketujuh daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, anna ba'd azwajin nabi, sebahagian daripada isteri-isteri Nabi, qulna lin nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata kepada Nabi, ayyuna asra' bika luhuqan, wahai Rasulullah, di kalangan kita ni siapa yang pergi dulu selepas kamu, mana selepas kematian kamu, siapa yang pergi dulu, mana siapa yang mati selepas kamu di kalangan kami ini, di kalangan madu-madu kamu ni, isteri-isteri Nabi ni, siapa yang pergi dulu selepas kewafatan Nabi? Apa jawapan Nabi? Nabi kata, atwalukunna yadan, orang yang panjang tangannya di kalangan kamu. Fa akhadhu qusbatan yazra'unaha, maka mereka pun mulalah mengambil kayu untuk mengukur tangan mereka siapa lebih panjang. Wa kan Saudatu atwalahunna yadan, maka pada ketika itu Saudah binti Zam'ah, ni isteri yang tua lah, Nabi kahwini dia kerana qabilah dia ni, qabilah belah mak dia ke ada sedikit tak berapa suka dengan Nabi, dengan kabilah Nabi ni. Jadi Nabi kahwin dengan Saudah binti Zam'ah untuk menyatukan kabilah sebelah mak ataupun ayah dia dengan kabilah Nabi. Saudah binti Zam'ah antara isteri yang dah tua lah. Dia seorang janda. Dia antara orang yang awal berhijrah ke Habsyah bersama dengan suami dia. Suami dia mati, maka Nabi berkahwin dengan dia. Dia di antara isteri yang tua yang Nabi kahwini. Saudah binti Zam'ah lah tangan yang paling panjang di kalangan madu-madu Nabi, antara isteri-isteri Nabi. Fa'alimna ba'du annama kana tulu yadiha as-sadaqah. Kemudian kami mengetahui selepas daripada itu, selepas daripada ini, iaitu ketika mana kematian Zainab, iaitu orang yang paling banyak sedekahnya. Maksudnya selepas kewafatan Nabi, berlakulah kematian Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash. Barulah kami tahu, selepas daripada kematian Zainab orang pertama mati selepas kewafatan Nabi, menunjukkan Nabi nak bagi tahu aktsaruhunna sadaqah, itulah orang yang paling banyak sedekah, tangan panjang. Tangan panjang di sini bermaksud apa? Orang yang kuat bersedekah. Selepas daripada itu barulah kami tahu, kami faham maksud Nabi tangan panjang ini adalah tangan yang banyak memberi, banyak bersedekah. Bukanlah maksud Nabi ukur tangan siapa yang panjang. Jadi di sini nak menunjukkan kepada kita peribahasa bahasa Arab tak sama seperti bahasa Melayu. Kita panggil kinayah. Kinayah tidak sama bahasa Arab bahasa Melayu. Contoh bahasa Arab ini bila sebut tangan panjang, maksudnya kuat bersedekah. Dia 100% lain daripada bahasa Melayu. Bahasa Melayu tangan panjang itu makna orang mencuri, kuat curi. Kan beza. Kuat bersedekah, kuat mencuri. Orang yang tidur waktu duha, waktu pagi tidur, peribahasa bahasa Melayu ni menunjukkan orang tersebut malas. Apa yang malas? Orang waktu pagi ni mana ada orang tidur, orang pergi kerja. Dia tidur, maknanya dia pemalas. Berbeza dengan bahasa Arab. Bahasa Arab bila orang yang kuat tidur waktu pagi, waktu duha ni, maksudnya orang tersebut kaya. Sebab apa kaya? Orang pergi kerja, dia tak pergi kerja. Maknanya sebab dia dah kaya dah. Kan beza bahasa Arab dan bahasa Melayu. Nabi SAW pernah berkata kepada Fatimah, innaki awwalu ahli luhuqan bi. Kamu wahai Fatimah, kamu adalah insan yang pertama akan mengikuti aku selepas kematian aku. Maknanya akan wafat selepas daripada kewafatan aku.
Fatimah anak perempuan Nabi adalah orang yang pertama akan wafat, akan mati selepas daripada kewafatan Nabi. Maka pada ketika itu Fatimah tersenyum. Sebab Nabi bisik dia, ada dua perkara Nabi bisik. Kali pertama Nabi bisik, dia menangis, Fatimah. Kali kedua Nabi bisik dia tersenyum. Yang senyum tu adalah dia mengikuti Nabi, iaitu wafat selepas 6 bulan kalau tak salah, selepas kewafatan Nabi. Okey. Wa kanat asra'una luhuqan bihi Zainab, iaitu orang yang asra'ana luhuqan, orang yang pergi selepas kewafatan Nabi adalah Zainab. Jadi di sini Zainab ini tuhibbus sadaqah. Zainab di antara orang yang suka bersedekah. Ya'ta'uha wa kanat laha sina'ah wa iktisab ma'ishah bil yad. Dia bukan sekadar memberi, tetapi dia juga sebagai seorang tukang. Dia hasil perbelanjaan dia hasil daripada titik peluh dia, daripada hasil tangan dia sendiri. Dia bukan ada orang bagi tak, bukan ada orang bagi ke apa ke, tidak. Hasil daripada usaha dia. Itu yang kita nak. Sebahagian kita, dia mengambil harta daripada usaha orang lain. Orang lain yang buat buku contoh, bersusah payah, dia copy paste, dia ubah-ubah sikit, dia jual. Ada juga orang yang mengambil kesempatan atas kerja orang lain. Terutama selalu bos lah. Bila bos ni dia banyak kerja, tapi serah pada orang bawah. Pegawai-pegawai bawah yang buat. Bila pegawai bawah buat, bila nak buat pembentangan, sepatut dia berterima kasih lah, walaupun itu kerja orang bawah dia. Tapi bila buat pembentangan, ini hasil kerja saya, padahal dia tak buat pun, dia hanya baca je. Selalu banyak yang terjadi seperti ini. Sepatut kita berterima kasih lah, walaupun itu kerja orang bawah kita, tapi kita berterima kasih atas usaha titik peluh dia, walaupun itu adalah tugas hakiki dia. Kita menghargai pekerjaan orang lain. Dan ini menunjukkan inilah yang sedekah yang afdal. Makna dia dapat duit bukan orang lain bagi, titik peluh dia. Kemudian dia makan perbelanjaan dia daripada usaha dia itu sendiri. Kemudian dia bagi sedekah juga daripada titik peluh dia sendiri. Berbeza, orang lain bagi duit kita, dapat cabutan bertuah RM1,000, kemudian kita bagi sedekah separuh RM500. Berbeza dengan kita sendiri yang usaha kerja pagi, malam, balik lewat malam, kemudian kita dapat duit hanya berapa saja, kemudian kita bagi sedekah lagi. Itu kesan dia berbeza, atau pahala dia berbeza daripada kita dapat kemudian kita bagi sedekah. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan juga satu riwayat daripada Imam Muslim daripada Aisyah. Aisyah kata Nabi SAW bersabda, asra'ukunna luhuqan bi atwalukunna yadan. Orang yang pergi selepas kewafatan aku, orang yang panjang tangannya. Ini mengisyaratkan tulal hayah, kana fi hayatihi afdal, wa amma ba'da mauti fal maut akmal. Ini mengisyaratkan iaitu yang panjang tangan adalah orang yang pergi selepas daripada kewafatan Nabi. Kemudian Aisyah kata qalat wa kanat yatatawalna ayatuhunna atwal yadan. Kami ni bila Nabi sebut orang yang panjang tangan akan pergi selepas kewafatan aku, kami ni, Aisyah kata, isteri-isteri Nabi ni kami berkumpul, kami ukur tangan kami, siapa yang di kalangan kami yang paling panjang tangan dia. Selepas daripada kewafatan Zainab barulah kami tahu, iaitu maksud Nabi bukan tangan tu, tetapi adalah yang banyak bersedekah. Zainab radhiyallahu taala anha telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun 20 qabla jami'il azwaj. Sebelum daripada semua isteri-isteri wafat, dia lah orang yang pertama wafat selepas kewafatan Nabi. Zainab ini dinyatakan seorang isteri yang pendek lah, yang rendah, seperti mana Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan dalam kitab dia.
li'annaha kana ista'malu biyadiha wa tatasaddaq. Ada yang menyatakan, ulama menyatakan dia sama ataupun sertu. Kulit-kulit haiwan ni dia sertu dengan tangan dia. Sebab kita sendiri tak tahu. Sebab orang yang nak sertu kulit haiwan, dia ada alat-alat dia lah. Ada bahan-bahan dia yang macam mana cara nak sertu. Kita tak tahu. Dekat pejabat agama, kalau tuan-tuan pergi di bahagian penyelidikan, dia selalunya cover beberapa aspek lah, beberapa bab, beberapa perkara. Bahagian penyelidikan, tapisan buku, bahagian pelupusan Quran, pembakaran Quran, dan juga bahagian sertu, bahagian samak ni, kulit haiwan. Tapi bahagian sertu samak ni jarang. Sebab orang guna ni untuk bisnes. Bahagian penyembelihan, itu semua sijil-sijil penyembelihan, itu semua daripada bahagian penyelidikan di Jabatan Agama Islam. Okey. Dia sertu kulit haiwan dengan tangan dia, kemudian dia jual, kemudian dia sedekah hasil daripada perniagaan dia, hasil daripada jualan dia. Ini mengisyaratkan ini adalah kinayah. Maksudnya harapan dia terhadap dunia ni pendek, dia tak cerita panjang. Itu maksud dia lah. Kita lihat hadis yang berikutnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rajulun la atasaddaqanna bi sadaqatin fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi sariq fa asbahu yatahaddathun tusaddaqa al-lailata ala sariqin. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, seorang lelaki telah berkata, maksudnya lelaki sebelum daripada kamu, seorang lelaki berkata kepada seorang lelaki yang lain, dia kata apa? La atasaddaqanna bi sadaqatin, aku benar-benar pada satu malam aku telah bersedekah dengan satu sedekah yang jumlahnya besar. Fa kharaja min baitih, dia keluar, dia kata benar-benar aku nak bersedekah dengan satu jumlah yang besar, dengan satu sedekah. Kemudian lelaki-lelaki ni keluar sungguh daripada rumah dia, sebab dia nak tunaikan niat dia, dia kata nak sedekah. Kemudian dia keluar bawa duit sedekah dia, fa wada'aha fi yadi sariqin, kemudian dia pun berikan sedekah di tangan seorang pencuri. Dia tak tahu bahawasanya orang tadi adalah orang yang pencuri. Sebab dia nak bantu orang susah, dia nak bagi orang yang berhak untuk mendapat sedekah. Rupanya tersalah sedekah, dapat kat tangan pencuri. Fa'adha as-sariq, jadi pencuri ini pun telah viralkan, telah tularkan kepada orang lain. Dia bagi tahu, malam tadi aku diberi sedekah. Pencuri ni kata, fa asbahu yata'addasun, pada waktu pagi keesokan paginya manusia bercerita, bercakap-cakap, iaitu pencuri boleh dapat sedekah. Pencuri pun boleh dapat sedekah. Kemudian manusia pun rasa pelik, rasa takjub, macam mana pencuri ni orang boleh bagi sedekah kepada dia. Tasaddaqal lailata ala sariqin bi sadaqatin, kemudian manusia keesokan pagi mereka bercerita tentang pada satu malam telah diberi sedekah kepada pencuri dengan satu sedekah. Faqala Allahumma lakal hamdu ala sariqin, apa orang yang beri sedekah tadi jawab? Dia kata, Allahumma lakal hamdu ala sariqin, wahai Allah, milik kamulah segala pujian ke atas si pencuri ini. Mana sedekah aku kepada pencuri, aku serahkan urusan, pujian, segala urusan, segala puji hanyalah milik kamu, wahai Allah. Kemudian la atasaddaqanna bi sadaqatin, dia nak sedekah lagi pada malam yang kedua. Maka dia pun keluar, fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi zaniyatin, dia bawa sedekah dia
letakkan duit sedekah tadi di tangan seorang penzina. Dia pun tak tahu orang tadi penzina sebenarnya, orang perempuan ni penzina perempuan, dia pun tak tahu. Fa asbahu yatahaddatsun tusuddaqa al-lailata ala zaniyatin. Keesokan paginya manusia cerita, penzina pun boleh dapat sedekah pada malam tadi. Apa lelaki yang sedekah ni jawab, memberi sedekah, dia kata, Allahumma lakal hamdu ala zaniyatin. Wahai Allah, milik kamulah segala pujian kepada si penzina ini. Kemudian dia keluar pada malam yang ketiga, la atasaddaqanna bi sadaqatin. Dia kata, aku nak sedekah betul-betul ni yang pada malam ni, dengan satu sedekah jumlah yang besar. Fa kharaja bi sadaqatin fa wada'aha fi yadi ghaniyyin. Dia sedekah, tersalah juga, diberi kepada tangan orang yang kaya. Keesokan paginya fa asbahu yatahaddatsun. Keesokan paginya manusia cerita sesama mereka, tusuddaqa al-lailata ala ghaniyyin. Diberi sedekah malam tadi kepada orang kaya, kepada orang kaya. Kemudian orang yang bersedekah tadi berdoa, Allahumma lakal hamdu ala sariqin wa zaniyatin wa ghaniyyin. Wahai Allah, segala puji milik kamu kepada si pencuri, kepada si penzina, kepada orang kaya. Fa'utiya, kemudian didatangkan mimpi kepada orang yang bersedekah tadi, diperlihatkan kepada dia dan dikatakan kepada dia mengenai dengan sedekah-sedekah dia ni semuanya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqila lahu amma sadaqatuka. Diberitahu dalam mimpi dia, adapun sedekah kamu kepada si pencuri tadi, fala'an lahu an yasta'iffa an sarqatihi. Sedekah kamu kepada pencuri tadi dapat pahala, dan hikmah dia, mudah-mudahan si pencuri tadi akan menahan diri dia daripada sifat mencuri. Mana bila diberi sedekah kepada pencuri, dia kata, aku pun ada orang nak sedekah. Mana dia tinggal sifat mencuri dia, pekerjaan mencuri dia. Ini sebenarnya bergantung kepada niat kita. Bila niat kita ikhlas, kita memang nak niat nak bantu orang, walaupun tidak kena pada tempat dia, maka Allah Ta'ala akan ubah hati seseorang tu dengan sebab niat murni, niat suci daripada hati kita. Wa amma zaniyatu, diperlihatkan, dikatakan kepada orang yang bersedekah dalam mimpi dia, orang yang berzina tadi yang kamu beri sedekah, fala'allaha an tasta'iffa an zinaha, iaitu orang yang berzina, yang melakukan dosa besar, dia telah menahan diri daripada perbuatan terkutuk dia, perbuatan zina dia. Sebab orang yang melakukan zina dosa besar. Orang yang melakukan zina ni selalunya kerana apa? Kerana kemiskinan, kerana perlukan duit, kerana ada hajat, ada perlukan duit. Jadi bila mana kamu beri duit kepada dia, baru beri bantuan, beri sedekah kepada dia, jadi dia pun terfikir, ada juga orang nak beri bantuan kepada aku, dan terfikir untuk dia meninggalkan perbuatan zina. Wa ammal ghani, adapun orang kaya, diperlihatkan, dikatakan dalam mimpi orang yang bersedekah tadi, orang yang kaya, fala'allahu ya'tabir fayunfiq mimma a'tahu Allah. Dia baru mengambil peringatan, baru terfikir, dia ni yang kaya, yang banyak duit pun orang bagi duit dekat dia lagi. Jadi fayunfiq mimma a'tahu Allah, maka terfikirlah dalam benak hati dia, benak fikiran dia, iaitu menyebabkan duit yang orang bagi sedekah kepada dia, dia infakkan daripada apa yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Maksudnya harta dia banyak, takkanlah orang nak bagi kat dia. Orang yang harta tak banyak pun boleh sedekah, aku yang banyak lagi boleh bersedekah. Maka terdetik di fikiran dia. Ini menunjukkan di kalangan pendapat ulama ada yang menyatakan orang yang memberi zakat dan dia sangka orang tu orang fakir, rupa-rupanya orang tu orang kaya, maka la yu'iduha, dia tak perlu mengulanginya, bayar zakat sekali lagi. Ini selain daripada pendapat Imam Syafi'i lah, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kita bayar zakat, ingat ke orang susah, rupanya senang, maka kita kena bayar zakat sekali lagi. Zakat kita itu tak sah. Tapi dalam mazhab yang lain,
mereka menyatakan sah. Sah. Sebab kita nampak dia miskin. Tapi tuan-tuan kena hati-hati, kena tengok, kena selidik juga. Kadang-kadang naik ke pergi surau masjid ni naik motor borok je. Baju pun selekeh je, macam 3 hari macam tak ada baju lain lah, kuning je. Padahal memang warna dia macam tu, dia kuning je jubah dia. Tapi tengok-tengok rumah 3 biji rumah. Kereta naik kereta suara buruk aja, motor pun buruk. Sebenarnya duit bertimbun-timbun. Tuan-tuan kena hati-hati. Sebab kemungkinan di kalangan terutama orang tua-tua lah, dan 60-70 ni, memang nampak dia macam tak ada duit. Nampak macam tak ada duit. Kopiah pun sengit je. Macam nak jatuh kopiah tu. Macam kita nak beli kopiah baru untuk dia, bagi pakai elok sikit. Sebenarnya dia rasa tak ada keperluan. Duit banyak, tapi kopiah tu lah yang dia pakai semenjak dulu sampai sekarang. Kopiah tu, baju pun baju tu je. Mungkin isteri yang sediakan baju dia. Lepas isteri dia mati, tinggal seorang aja, dia kata apa yang ada dia pakai lah. Kita pula nampak miskin dan ni, kasihan dia baju. Padahal dia tak nak basuh baju, duit dia banyak. Kalau orang muda lain. Orang muda dia, kalau dia kotor sikit pun kadang-kadang malas basuh baju, dia pergi dobi. Walaupun duit orang muda sikit je, kadang-kadang duit ada 500-600 ringgit je. Tapi tak apalah, untuk nampak kemas, maka dobi. Walaupun dekat rumah ada mesin basuh, tapi dia fikir mudah, dobi. Orang-orang tua dia lain. Apa yang ada, itulah dia pakai. Kesimpulan dia, sebelum kita memberi zakat, apa kita selidik dulu, tengok keadaan orang tu dulu. Jangan tengok pada zahir je. Zahir memang kita nampak dia macam miskin. Kemudian pernah satu kali berlakulah pada zaman Nabi. Apa dia? Iaitu kisah Abu Yazid. Dia keluarkan beberapa dinar untuk beri sedekah, beri zakat lah. Fa wada'aha 'inda rajulin fil masjid. Dia pun berilah kepada seorang lelaki yang berada di masjid. Faji'tu, kemudian aku datang, aku mengambil duit tersebut. Fa ataituhu biha, maka aku berjumpa dengan Abu Yazid. Faqala wallahi ma iyyaka aradtu fa khasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Yazid laka ma nawait wa laka ma akhadta ya ma'an. Ini seorang lelaki, ayah dia pergi masjid bagi duit. Bila bagi duit, rupa-rupanya dapat kat tangan anak dia zakat tu. Jadi ayah dia kata, aku bukan nak bagi zakat kepada kamu, tapi duit tu sampai ke tangan anak dia. Bila dibawa kepada Nabi, maka Nabi kata, ya Yazid, wahai Yazid, bagi kamu apa yang kamu niat. Apa yang kamu niat kira sah. Dan bagi kamu, wahai Ma'an, apa yang kamu dapat, kamu ambil. Kamu ambil apa yang kamu dapat. Ini berdasarkan hadis ni. Itu yang sebahagian mazhab menyatakan salah bagi zakat dia kira sah. Walaupun kita nampak dia macam miskin, kita bagi, rupa-rupanya dia terkaya. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu tak sah, berdasarkan hadis yang lain, bukan hadis ni. Hadis yang terakhir. Hadis terakhir daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, baina rajulin bi fulat, ketika mana seorang lelaki berada di padang pasir, fasami'a sautan fi sahabah, dia dengar satu suara jeritan daripada awan, daripada langit sana, satu jeritan. Suara malaikat lah, isqi hadiqata fulan, siramilah kebun si fulan. Fatanaha zalika sahab, maka awan tadi bergerak. Fa afragha ma'ahu fi harra, maka awan tadi bergerak, dia menurunkan air, menurunkan hujan. Di mana? Di satu kawasan yang penuh dengan batu-batu. Sebab padang pasir ni banyak batu, dan batu-batu dia ni panas, sebab dia kawasan padang pasir. Dan hujan turun kat situ. Fa idza syirjatun min tilka syiraj,
qad istaw'abat zalikal ma'kullah. Bila hujan turun di situ, lembah tadi penuh dengan air. Turun kawasan yang berbatu-batu tadi di padang pasir, air terlampau banyak turun air hujan, penuh dengan air lembah tadi. Fatatabba'al ma', laki-laki yang dengar suara daripada langit tadi, kata siramilah kebun si fulan. Maka awan pun bergerak. Maka dia ikut kat mana air awan tadi bergerak dan hujan turun. Fa idza rajulun qa'iman fi hadiqati, tiba-tiba dia nampak seorang lelaki yang berdiri di kebun dia, yuhawwilul ma', sedang mencedok air masuk ke dalam kebun dia. Maka dia pun bertanya, ya Abdullah, masmuka, wahai hamba Allah Ta'ala, boleh saya tahu siapa nama kamu? Maka dia pun bagi tahu fulan. Dia pun bagi tahulah nama dia sekian-sekian. Nama tersebut adalah nama yang disebut, yang dia dengar satu jeritan daripada langit tadi, yang malaikat sebut nama dia. Faqala lahu ya Abdullah. Kemudian laki-laki yang sedang cedok air itu tanya balik dekat lelaki yang bertanya kepada dia, wahai hamba Allah, kerana apa kamu tanya aku nama aku siapa? Sebab apa? Maka laki-laki tadi jawab, inni sami'tu sautan fis sahab alladhi hadha ma'uhu. Kerana aku dengar satu suara jeritan daripada langit, daripada awan sana, yang menyatakan air ini adalah air dia. Maknanya siramilah air di kebun orang ini. Dia siap sebut nama. Wa yaqulu isqi hadiqata fulan. Suara tadi sebut siramilah kebun si fulan, nama dia sekian. Fama tasna'u fiha, boleh aku tahu apa amalan kamu yang kamu buat ni? Apa perbuatan kamu yang menyebabkan satu suara daripada awan yang menyuruh awan bergerak sampai di satu kawasan, turun hujan, kemudian air tersebut dekat sebelah kebun kamu, kamu cedok air je masuk ke kebun kamu. Apa jawapan lelaki tadi? Amma idza qulta hadza, apabila kamu menyatakan perkara ini, bila mana kamu sebutkan, apabila kamu menyatakan perkara ini, maka aku melihat ila ma yakhruju minha, apa yang keluar daripada kebun aku, hasil kebun aku tengok hasil kebun aku. Fa atasaddaq bisulusihi, maka aku akan beri sedekah hasil daripada kebun. Mana hasil ada buah ke apa ke, aku akan berikan sedekah 1/3. 1/3 aku beri sedekah kepada fakir miskin. Wa akulu ana wa iyali sulusan, dan 1/3 lagi untuk aku makan, untuk keluarga aku. Wa aruddu fiha sulusahu, dan aku simpan lagi 1/3 untuk keperluan kebun ini, untuk beli benih ke, untuk beli apa, kelengkapan lah, baja ke apa ke, untuk keperluan kebun. 1/3 aku sedekah, 1/3 untuk aku, keluarga aku, 1/3 untuk keperluan kebun ni. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Jadi berdasarkan hadis ini, apa yang kita dapat mengambil pengajaran? Kita dapat mengambil pengajaran perkara yang pelik boleh berlaku kepada wali Allah. Ini perkara yang pelik boleh berlaku kepada wali Allah Ta'ala. Kemudian setiap sedekah yang kita buat ada nilai di sisi Allah, kerana ini sebagai satu pengajaran kelebihan bersedekah. Orang yang mana hasil daripada usaha dia, pekerjaan dia, dia dah beda siap-siap dah. Macam kita dah setiap hujung bulan dapat gaji. Apa yang kita buat gaji, okey, ini untuk mak ayah kita, ini untuk anak isteri kita, ini untuk bagi sedekah, ataupun untuk portion untuk zakat. Kita dah bagi awal-awal. Itu semua bukan saja-saja, semua itu ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira cukup sekadar itu dulu. Kita sambung, ada beberapa hadis lagi mengenai dengan 3 insan yang istimewa yang diceritakan di kalangan Bani Israel. Orang buta, orang yang botak, dan juga orang yang ditimpa dengan penyakit sopak. Ada 3 cerita yang istimewa untuk mereka ini. Bagaimana sifat manusia itu akan diceritakan insya-Allah.
Cukup sekadar dulu. Semoga Allah Ta'ala beri kefahaman kepada saya dan tuan-tuan. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.